wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Pertama sekali ahlan wa sahlan buat Bro Syarif dan semua yang hadir pada malam ini. Kalau kat tempat saya belum malam, masih siang lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini dekat kita Saudi akan Lupa. Kat Saudi. Okey. Okay, insyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dengan Bro Syarif bagi mendengar perkongsian beliau tentang 8 tips untuk meraih keikhlasan. Alhamdulillah, bagi siapa yang belum mengenali Bro Syarif, saya kenal beliau di UIA. Bro Syarif ni seorang yang sangat aktif, memberi sharing, baca kita ceramah-ceramah di segi kawasan KL dan sebenarnya luar lagi. Satu Malaysia. Okey. Okey. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita sama-sama dengar perkongsian macam mana kita nak raih keikhlasan dalam kita sepanjang dalam semua ibadah yang kita lakukan dalam setiap hari. InsyaAllah. Baik, tafadhal bro. Okey, bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nasihafiah dan semua yang hadir. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada topik perbincangan kita. Jadi saya salin perkongsian ini sebenarnya daripada tulisan kitab kecil Kutaib karangan Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim yang bertajuk Khutuwat ila Sa'adah, iaitu langkah-langkah menuju kebahagiaan. Jadi bila dia bincangkan topik keikhlasan, dia ada sentuh kaifa akunu mukhlisan lillahi. Okey, macam mana cara untuk aku jadi ikhlas. Okey. Jadi dan kemudian saya jadikan ini antara topik yang saya selalu ulang hampir di banyak tempat. Atau kalau ada surau ke masjid ke, first time ajak, lepas tu dia macam biasanya macam ada apa orang panggil ni, macam test dulu kan. So sesi yang awal-awal macam tu saya suka bawa tajuk ni. Dan ini juga sangat sesuai lah untuk saya siapa-siapa nak kongsikan juga. Maka sangat diadukan, saya akan kongsikan PDF ni nanti. Apa pun, Syekh sebut kan, saya terus bacakan. Jadi ni terjemahan yang saya dah buat. Mungkin kat bawah ni surat terjemahan ni dah lama, kalau ada apa-apa saya akan betulkan sambil baca lah. Syekh sebutkan di awal dia, asyaitan yata'arradu lil insan liyusida alaihi a'malahu as-salihah. Okey, syaitan ni dia akan serang kita ni dengan tujuan untuk merosakkan amalan. Okey. So bila maknanya tak ada perkara lain yang lebih penting bagi dia adalah selain daripada jadikan apa yang kita buat sia-sia. Okay, dan cara yang paling mudah untuk membuatkan apa yang kita buat semua sia-sia bila tujuan kita dah salah, bila niat kita dah salah. Okay. Wala yazalul mu'min fi jihadi ma'aduwihi, dan orang beriman ni berterusan berjihad, berjuang menentang musuhnya iblis. Okay. Jadi kita ni bab berperang ni memang dah lama dah lah. Okay, bukan nak tunggu Iran ke Israel ke Palestin ke apa, kita memang tiap-tiap hari berperang. Okay, cuma peperangan kita dengan musuh yang kita tak nampak, iaitu iblis. Okay, hatta yalqa rabbahu, dan sampailah kita, maknanya kita akan berterusan dalam keadaan berseteru, bermusuh dengan iblis sehingga kita bertemu Tuhan. Okay, dalam keadaan kita kekal di atas iman dan terus ikhlas dalam segala amalan hanya kerana Allah. Okey. Dan terus Syekh kongsikan min ahammi awamilil ikhlas.
Okay. So antara faktor-faktor utama pendorong keikhlasan apa dia? Okay, jadi Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim mula kongsikan satu persatu apa yang membawa kepada keikhlasan. Saya tak perlu highlightkan sangat tentang apa itu ikhlas dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah faham ikhlas tu apa. Uh, Kalau nak ringkas buat masa ni, saya sebutkan simple. Gambaran ikhlas yang kita selalu sebut, sebenarnya gambaran ikhlas yang bersifat umum, iaitu buat tak minta balasan atau tak harap balasan. Dalam perkataan ni kita kongsi bersama-sama, hatta kalau kawan-kawan Muslim pun ada buat kebaikan, lepas tu diorang cakap saya ikhlas ni, kita tak boleh nak marah. Sebab apa? Sebab dia tengah cakap aku buat baik ni aku tak harapkan balasan. Tapi bagi kita yang beriman, maka kita ada satu lagi peringkat keikhlasan yang lebih unggul dan lebih utama, iaitu melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Okey, dalam keadaan boleh mengharap balasan. Sebab apa? Sebab Allah je yang boleh bagi ganjaran bagi amalan-amalan kita. Okey, dan Allah memang janjikan ganjaran. Okey, jadi Allah memang nak bagi keampunan, Allah nak bagi syurga, Allah memang nak bagi pahala. Jadi keikhlasan yang ni kita tak boleh kongsi dengan siapa-siapa lah, hanya orang beriman. Jadi ini ikhlas yang kita perlu usahakan, sebab apa yang kita buat ni kita nak Allah terima kat akhirat juga. Okey. So patah balik. Jadi sekarang ni apa faktor utama yang akan membantu untuk kita ikhlas? Yang sebenarnya ada banyak, tapi Syekh penulis kita ni kongsikan sebahagian daripadanya. Dia letak 8. Okey. Jadi yang pertama adalah doa. Iaitu faktor untuk mendapatkan keikhlasan, tips supaya kita dapat raih keikhlasan, kena doa minta kepada Allah. Okey. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sebab ada segelintir orang salah faham, ingatkan ikhlas tu macam butang on off. Kena cari butang tu, tekan, dapat tekan, dia ikhlas. Tak dapat tekan, dia tak ikhlas. Dia lupa ikhlas ni kurniaan. Okey, ikhlas ni kurniaan. Dan dia kurniaan hasil usaha dan doa. Okey, jadi macam mana ramai kat sini mungkin yang dah bekerja contohnya. Jadi bila dia nak nak dapat rezeki, dia doa minta rezeki yang halal, dalam masa yang sama dia usaha untuk cari rezeki. Okey, dan macam itulah kita dengan keikhlasan, kesabaran, tawakal, syukur dan macam-macam lagi, kita perlu doa sambil kita berusaha untuk ikhlas. Okey. Jadi tak ada istilahnya maknanya tekan dapat ikhlas, barulah semua jadi bermakna. Okey, dan lepas tu lepas tu tiba-tiba hilang balik. Tak. Jadi dia kena minta. Sebab tu saya sebut kat sini al-hidayah tu biyadillah. Hidayah ni Allah yang tetapkan. Wal qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati ni Allah bolak-balik kan. Allah sentiasa jaga dia bolak-balik bagaimana dia mahu. Okey. Sebab tu kita minta yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Supaya Allah tetapkan hati kita dengan niat keikhlasan. Okey, falja ila man biyadihi hidayah, maka segeralah cari perlindungan atau bersandar kepada Allah yang memiliki petunjuk. Wa adhhir ilaihi hajatak. Okey, sebut pada dia apa keperluan kita, apa kekurangan kita, apa permintaan kita. Was'alhu dauman al-ikhlas. Minta selalu kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku ikhlas. Ya Allah, bagi aku keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki, dalam berjiran, dalam mengurus rumah tangga, dalam pelbagai urusan, minta ya Allah bagi aku keikhlasan. Okey, bagi aku keikhlasan. Dan kita pun usaha. Okey, kita pun usaha. Aku tak tahulah aku ikhlas ke tak, usaha je. Usaha. Okey, selagi mana kita berusaha, percayalah, maka maka itu yang akan menjadi nilai utama. Bila kita putus asa, maka kita tak akan jumpa ikhlas sampai kesudahan. Okey. Waqad kana
وقد كان أكثر دعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, antara doa yang Umar selalu baca, bolehlah nak screenshot part ni, apa ni, ya Allah, Allahumma ja'ala amali kullahu salihan, ya Allah jadikan amal aku semuanya salih. Maksud salih kat sini maknanya elok untuk diterima. Waj'alhu liwajhika khalisan, jadikan ia ini ikhlas, tulus hanya untukmu. Okey, wala taj'al li ahadin fihi syai'a, jangan jadikan apa yang aku buat ni apa-apa tujuan untuk sesiapa pun. Untuk sesiapa yang lain lah. Okey, mana tak nak kita jadikan ni sebab saya takut kaya, sebab nak ambil perhatian jiran, atau apa, sebab Afia nak ambil hati suami dia. Contoh, jadi dah jadi tujuan lain. Okey, so tu doa yang penting, antara doa yang digalakkan untuk dibaca. Okey. Yang itu yang pertama. Kena ingat Jadi yang pertama, tips yang pertama, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah diberikan keikhlasan. Okey, tak kisahlah bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa apa pun. Okey, Allah tahu semua bahasa, Allah yang ciptakan semua bahasa, maka kita hanya tinggal meminta. Kedua, okey, ikhfa'ul amal, sembunyikan amal. كلما استتر العمل مما يشرع فيه الإخفاء كان أرجى للقبول وأعز في الإخلاص. Setiap kali semakin kita sembunyikan amalan yang memang disyariatkan untuk disembunyi. Okey, solat jemaah tak boleh nak sembunyi. Haji apatah lagi. Okey, puasa memang tak ada siapa nampak lah. Okey, jadi majoriti yang boleh disembunyikan ni biasanya amalan sunat. Okey, sedekah seumpamanya. Jadi solat malam. Okey, jadi bila disembunyikan, jadi Allah je tahu. Maka tu lebih ikhlas. Wal mukhlisu sadiqu yuhibbu ikhfa'a hasanati kama yuhibbu an yakhfa sayyi'ati. Orang yang betul-betul ikhlas dia akan suka nak sembunyikan kebaikan dia, sebagaimana dia suka untuk keburukan-keburukan dia, kejahatan dia, tak ada siapa nampak, malu. Okey, sebagaimana Nabi SAW sebut tentang 7 golongan yang Allah lindungi di hari kiamat. Okey, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu daripadanya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Ada seorang lelaki ni sedekah dan dia usaha sembunyikan sampai tangan kiri tak tahu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan dia infak. Okay, menggambarkan dia berusaha untuk tak ada orang nampak. Bukan maksud setiap kali sedekah kena letak tangan kiri belakang, tangan depan, tak. Ini simbolik kepada usaha semampu mungkin. Okey, tapi kalau dah apa tu tabung masjid tu kat tengah-tengah saf ke apa macam tu, yang tu janganlah pula tengah-tengah malam baru nak pergi sedekah kat situ. Dia orang nak mencuri pula. Okey. So, point dia mana usahakan untuk sembunyi. Bishr bin Harith dia beritahu dalam bab menyembunyikan amalan ni, dia sebut, la ta'mal litudhkar. Jangan buat apa-apa amalan untuk orang sebut. Okey, jadikanlah banyakkan apa yang kita buat ni Allah je tahu. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, kita tak rasa apa. Okey, uktumil hasanata kama taktum sayyi'ah. Okey, tutuplah kebaikan yang kau dah buat sebagaimana kau tutup keburukan yang kau buat. Waqad fuddilat nafilatu salatul lail. Cuba tengok agama ni, diutamakan solat malam ala nafilatin nahar berbanding solat sunat pagi. Istighfarus sahari ala ghairihi, dan istighfar pada awal pagi berbanding waktu-waktu lain. Okey, lianna dhalika ablagh fil asrar wa aqrab ila al-ikhlas. Sebab itu lebih rahsia, menyebabkan hanya Allah kita buat tu, kadang Allah je tahu. Okey, jadi apa lagi yang boleh menyebabkan apa ni Allah tak ada sebab lagi untuk Allah tolak amalan kita, sebab Allah nampak kita buat hanya kerana dia. Okey, kadang-kadang orang lain tak tahu. So itu yang kedua. Pertama doa, kedua sembunyikan amalan semampu mungkin, apa yang boleh disembunyikan. Ketiga, jelas tak sekat ni? Dua tu? Okay, respon sikit. Ellen, kami okey? Kak Farida okey? Kak Fas? Jelas. Banyak akak-akak ni? Jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih.
So ketiga, sambung an-nazaru ila a'mali salihin mimman hum fawqak. Okey, perhatikan amal soleh, orang amal soleh yang kita pandang tinggi. Atas kita tu maknanya kita pandang tinggi dia orang ni. Fi amalika salihah la tanzur ila amali rajuli zamanik. Dalam beramal soleh jangan bandingkan dengan apa yang orang zaman kita buat. Okey, dalam berusaha mimman hum dunaka fi musabaqati ila al-khairat. Terutama dalam keadaan orang-orang yang kita kerja tu pula diorang tu kita pergi banding cakap apa ni maknanya lihat aku solat juga tu aku nampak tak solat pun tak keluar pun daripada kursi dia duduk masa Zuhur tadi kan, lunch hour tengok tak keluar-keluar apa semacam. So kita bandingkan dengan orang yang rajin di masjid, kita bandingkan dengan orang yang tak putus-putus mengaji, kita bandingkan diri kita dalam amalan kebaikan dengan orang yang lebih bagus. Okay, kita terbalik kalau bab dunia baru kita banding dengan orang lagi bagus. Tengok dia tu kereta dia banyak. Tengok kereta rumah dia tu. Tengok rumah dia tu dah berapa tingkat lah. Okay. Sedangkan dalam urusan agama baru kita banding dengan orang yang bagus. Dalam urusan dunia kita banding dengan orang yang lebih rendah. Okay. Supaya kita rasa cukup. Jadi sebab tu agama selalu highlightkan. Quran, sunnah selalu highlightkan untuk ikut para nabi orang saleh. Wa tatalla' da'iman ila al-iktida'i bil anbiya'i was salihin. Okay. Selalulah usaha ikut contoh para nabi, orang-orang saleh. Yaqulu subhana, Allah sebut dalam Al-Quran, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Okay, mereka tu para nabi orang soleh tu Allah bagi petunjuk pada mereka. Jadi petunjuk mereka tu ikutlah. Jadi tak ada istilah yang kita apa ni macam ada orang kadang-kadang sebut dia orang nabi tak apalah. Tak boleh cakap macam tu. Okay, sebabkan dia orang nabi lah kita ikut. Kita usahakan walaupun kita tak akan sampai kepada level sama macam dia orang, tapi mereka itulah contoh. Okay. Dan kemudian Syekh Samo menyebutkan waqra' siyar as-salihin minal ulama wal ibad wan nubala waz zuhad. Baca sirah ataupun sejarah latar belakang kisah-kisah orang-orang soleh, ulama, para ahli ibadah, cerdik pandai, zuhud. Fahuwa arja li ziyadatil iman fil qalb. Maka itu semua akan lebih menambah kekuatan iman dalam hati. Okey, 1, 2, 3. So, yang ketiga tadi, apa ketiga tadi? Tadi ada? Saya ingat. Ketiga apa? Kak Zainab, ketiga tadi apa? Perhatikan orang-orang soleh. Perhatikan orang soleh lagi bagus daripada kita. Keempat. Okey, ihtiqarul amal. Pandang rendah, pandang remeh apa yang kita dah buat. Okey, pandang remeh apa yang kita dah buat. Okey. So, Syekh sambung kat sini sebut afatul abdi ridahu an nafsi. Titik kehancuran seorang tu bila dia rasa redha. Dia rasa puas, dia rasa cukup dengan apa yang dia buat. Malam tadi aku dah qiyam lah. Tak apalah, malam ni kita relax. Okay. Tadi aku dah sedekah. Okay. Dia rasa macam ada satu pencapaian yang unik sampai dia boleh relax. Dia boleh selesa kejap. Okay. Dia boleh macam ambil cuti sekejap. Macam kita dah all out bulan puasa. Okay, dan kemudian bila Syawal ni kita cuti sekejap. Okay, so berhenti kejap mengaji, berhenti kejap apa semua. So itu titik kehancuran. Sebab kita rasa macam dah puas dengan apa yang kita buat. Yang sepatutnya apa? Sepatutnya kita semakin berusaha sebab kita tak pasti. Okay, dan sebab tu kat sini disama begitu, saya sebut apa? Wa man nazara ila nafsi bi'aini ridha faqad ahlakaha. Siapa yang pandang diri dengan rasa redha, dia rasa takjub diri dia bagus, maka dia sebenarnya hancurkan diri dia sendiri. Okey. Wa man nazara ila amalihi bi'ainil ujub qala ma'ahul ikhlas. So siapa yang pandang diri dia, apa yang dia dah buat dengan pandangan takjub. Okey, tak sangka aku ni boleh buat amalan macam ni. Tak sangka aku ni boleh macam ni dalam keadaan semua orang tak tutup aurat betul, aku seorang tutup aurat betul. Okay, dalam keadaan semua orang tak hafal Quran, aku seorang hafal. Dalam keadaan semua orang malah nak solat, aku seorang rajin solat. Maka itu pun akan menghancurkan. Jadi qala ma'hul ikhlas, maksud tu keikhlasannya makin kurang ataupun nuzi'a minhu, ataupun keikhlasan tu tercabut. Au hubital amalu salih ba'dal amal, ataupun
habis amalan, ganjaran amalan tersebut. Okey, selepas dia dah buat. Okey, amalan tu jadi sia-sia. Sa'id bin Jubair menyebutkan, dakhala rajul al-jannata bi ma'siyatin wa dakhala rajulun an-nara bi hasanah. Aduh, ayat ni. Cakap ada orang ni masuk syurga kerana maksiat dan seorang lagi masuk neraka kerana kebaikan. Pelik kan? Lepas tu, of course sudut-sudutnya tanya, pakai fadalika, macam mana boleh jadi macam tu? Lepas tu, buat maksiat masuk neraka. Buat baik masuk syurga. Lepas tu dia pun jelaskan, ni kes unik. Bukan kes yang akan selalu berlaku. Okey. Amila rajulun maksiyatan. Jika orang yang buat jahat tu, orang buat maksiat tu, famazala khaifan min iqabillah. Dia berterusan dalam keadaan takut dengan hukuman. Okey. Boleh jadi dia dah buat, dia terbuat tu. So dia terbuat lagi. Dia takut. Dia takut Allah marah, dia takut apa ni, dihukum masuk neraka, dia takut. Tapi dia terperangkap. Okay, dia terperangkap dalam cycle tu, tak ada sokongan, tak ada bantuan daripada luar. Allah uji dia sedemikian rupa. Jadi takut dia tu menjadi sebab dia selamat dekat akhirat. Falaki Allah faghfarah. Okey, dia bertemu dengan Allah di akhirat, Allah ampunkan min khaufi, kerana takutnya dia. Dan ada riwayat-riwayat Nabi ceritakan tentang kes orang-orang yang Allah pilih untuk maafkan kerana rasa takut. Okey, tapi kalau tak ada rasa takut, lepas tu sombong pula tu siap tunjuk-tunjuk, tu tak, itu cerita lain lah. Okey. Wa amila rajul hasanatan, dia pun orang yang buat baik tu, famazala mu'jaban biha. Okey, dia berterusan rasa takjub, kagum dengan apa yang dia dah buat. Okey, aku ni bagus, aku ni hebat. Okey, Allah, walaupun disebut alhamdulillah, walaupun disebut Allah bagi, okey, Allah bagi macam-macam juga pada aku ni, tapi dia sombong, dia sebut tu, okey, dalam keadaan halus nilai keangkuhan dia. Rasa takjubkan dia sendiri. Okey, walaupun dia tahu, kalau dia cakap Allah bagi apa semua, itu patut buatkan rendah diri. Okey, tapi tetap dia tak tahu Allah terima ke tak, dan macam-macam benda dia tak tahu. So, patutnya dia tak akan rasa puas atau rasa redha. Jadi orang yang kes dalam keadaan ujub ni, hakikatnya hancurlah amalan dia sebab dia takjub dia dengan diri sendiri. Jadi dia buat tu atas dasar nak puaskan diri, puaskan hati sendiri. Dan akhirnya dia bertemu dengan Allah. Okey, jadi kes fa'adkhalahun nar. Dia masuklah dalam neraka. Pada buat baik. Waliyadzubillah. Maka semoga kita selamat daripada jadi macam tu. Dah keempat. Pertama tadi apa? Cuba ingat. Pertama, Doa mohon Allah. kedua, Sembunyi kebaikan. sembunyikan kebaikan. Okey Kak, bagi orang lain pula. Ketiga. Orang lain siapa? Kak Ayu, ketiga apa Kak Amy? Ketiga, apa tadi? Tengok pada amalan orang yang lebih dulu. Tengok amalan orang yang lebih bagus. Keempat, apa? Rasa cukup dengan apa amalan kita. Ihtiqarul amal. Pandai apa yang kita dah buat. Okay, kelima, al-khawfu min adami qabulil amal. Kelima, rasa risau boleh jadi amalan tak diterima. Rasa risau boleh jadi amalan tak diterima. Okay. Rasa risau kat sini rasa risau yang positif lah. Bukan rasa risau yang sebahagian orang pakai jadi alasan, buat apa aku beramal macam tu kalau tak terima. Itu betul rasa. Yang tu tak. Kat sini rasa risau yang menyebabkan kita tambah amal. Okay. Rasa risau yang menyebabkan kita tambah amal. Okay. Tertambah baik. Tuan-tuan tak cukup lah. Tambah lagi, buat lagi. Okay, of course dengan kadar kemampuan kita, dengan kadar kita konsisten. Makna usahakan. Jadi saya sebut kat sini, kullu amalin salih taf'aluhu ihtakirhu. Apa yang kau dah buat, anggap ini yang dah lepas. Okay, jangan rasa puas dengan apa yang kita dah buat. Wa idha amiltahu kun khaifan min adami qabulih. Bila dah buat tu, rasakan bimbang, boleh jadi tak diterima. Tanta Allah tidak terima. Aku dah tambah lah, aku dah baiki lah. Aku ni cuma belajar lagi. Okay. Walaqad kana min du'a as-salaf Allahumma inna nas'aluka al-amala salihah wa hifdhah. Antara doa para salaf, dia sebut, ya Allah,
kami minta kepada engkau supaya dapat amal soleh, dapat melakukan amal soleh dan dapat pelihara amalan tersebut supaya berterusan, supaya tak putus-putus, supaya tak putus asa walaupun sekali-sekala terputus. Wa man hafizahu adama al-ujub udima al-ujub wal fakhr bihi. Wa min hifzi adama al-ujubi wal fakhr bihi. Antara cara nak pelihara, antara bentuk terpeliharanya amalan tersebut apabila tak ada rasa takjub ujub, dan tak ada rasa bangga-bangga dengan kebaikan yang aku buat. Kau tahu aku penat, aku dah sedekah, aku dah tolong, aku buat macam-macam. Disebut benda-benda yang dia dah, kebaikan-kebaikan yang dia dah buat. So maknanya tu perlu dibaiki. Cara fikir macam tu. Bal yabqa ala khawf min adami qabulihi mu'allaqan. Jadi kekallah rasa bimbang tu seolah boleh jadi tak diterima. Allah menyebut dalam Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan jadi macam kes seorang wanita yang dia dah buat tadi tu, dia dah orang panggil, dia macam dah rocangkan tadi tu kan, yang sambung-sambung, dah penat buat kerja tu, lepas tu dia lepaskan. Dia uraikan balik ikatan tu. Maknanya dia dah penat melakukan amalan apa semua, lepas tu dia ujuk, lepas tu habis hancur amalan tersebut. Imam Ahmad At-Tirmidzi dalam Musnad dan Jami' diorang masing-masing meriwayatkan bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, tentang ayat surah Al-Mu'minun ni, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang berikan apa yang mereka bawa untuk sedekah dalam keadaan hati mereka takut, risau. Dan kerana mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi Aisyah tanya, ini cerita pasal orang yang curi, zina, minum arak ke? Lepas tu diorang takut kepada Allah ni. Diorang takut kepada Allah ni sebab diorang buat dosa ke? Lepas tu Nabi cakap tak. Walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa hum khaifuna alla yataqabbala minhum. Tapi diorang ni solat, puasa, sedekah, yang diorang risau Allah tak terima. Menyebabkan diorang berterusan melakukan kebaikan tanpa putus asa. Ibn Katsir bila dia tafsirkan ayat yang sama ni, dia sebut ayyutuna al-ata wa hum khaifuna wajiluna alla yataqabbala minhum. Maknanya apa? Lepas diorang dah solat, lepas diorang puasa, lepas diorang dah buat macam-macam amalan, diorang sambung lagi dengan amalan-amalan tu yang dia cakap infak ni. Sebab dia cakap, ayat kan sebut apa? Walladzina yu'tuna ma ataw. Diorang sedekah. Kenapa diorang nak sedekah? Diorang takut apa? Sebab diorang ada buat amalan-amalan lain, takut dia terima, dia tambah lagi amalan, antaranya sedekah. So itu yang dimaksudkan dengan amalan berterusan kat sini. Maknanya dia sambung lagi dengan amalan-amalan lain. Sebab dia orang risau boleh jadi apa yang dia buat, li khawfihim ay yakunu qad qasaru fil qiyami bi syartil i'ta. Dan dia orang risau boleh jadi juga ada kekurangan pada syarat-syarat dalam pemberian tersebut. Wal ikhlas yahtaj ila mujahadatin qabla al-amali wa athna'ahu wa ba'dah. Jadi ikhlas ni memerlukan usaha, memerlukan mujahadah sebelum beramal, semasa beramal dan selepas beramal. Jadi ia satu perkara yang berterusan, perlu dekat dengan diri kita. Tak kisah apa pun yang kita lakukan, sentiasa ikhlas. Kita kena sentiasa usahakan. Dah 5 dah. Dah 5. Ke-6. Okey ke? Boleh teruskan tak? Kepadat sangat dah. Boleh bro. Boleh je. Okey. Ke-6. Ada muta'athuri bi kalamin nas. Tidak terpengaruh dengan apa orang cakap. Tak terkesan dengan apa orang kata.
Okay, orang kecam ke, orang puji ke, kita tetap macam tu. Kita tetap dengan kebaikan yang kita buat. Kita tetap dengan amalan yang kita lakukan. Jadi Syekh sebut kat sini, ar-rajul muwaffaq huwa alladhi la yata'atharu bimadhin nas. Orang yang diberikan taufik, yang dikurniakan taufik daripada Allah, adalah orang yang tak terkesan dengan pujian orang lain. Okay, fa idza athna 'alaihi khaira in fa'ala ta'atan lam yazidhu dhalika illa tawadu'an lillahi wa khasyatan min Allah. Okay, bila orang puji, rajin engkau ni pergi masjid. Okay, sedaplah suara kau mengaji. Hamizah Basri kot tertekan mic on. Tu bunyi-bunyi. Okay, terima kasih. Okay. So, bila dia kat apa lagi? Orang puji dia buat kebaikan, itu tak bagi kesan pada dia. Kecuali depan, makna dengan Allah, dia rasa makin rendah diri. Makin takut, itu je. Dekat orang tu, tak ada. Dia tak tunjuk apa-apa. Mengaji dia tetap taruh macam tu. Okay. Dia tak berhenti juga. Okay. Dia tak berhenti juga. Dia teruskan. Okay. Dan dia kena yakin, wa'aiqana, lagu mana pula tu? Okay. Wa'aiqana bi'anna madhan nasi lahu fitnah. Dan dia kena yakin bahawa pujian-pujian orang ni adalah fitnah. Okay. Fada'a rabbahu ayunajjihi aw yunjihi min hadhihi fitnah. Jadi dia kena doa, ya Allah selamatkan aku daripada fitnah pujian. Okay. Sebab nak selamatkan amalan dia supaya dia tak terkesan kerana apa orang cakap. Okay. Falaysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yadurru dhammuhu illa Allah. Kerana tak ada siapa-siapa yang mana pujian dia atau kecelaan dia memberi kesan, melainkan Allah. Allah puji apa yang kita buat, maka itulah kelebihan. Allah kecam kesalahan yang kita buat, maka itulah mudarat pada Allah. Bukan kerana orang. Wa anzilin nasa manzilata ashabil kubur. Sebab tu layan orang-orang ni, yang lain ni, yang banyak sangat mulut ni, macam penghuni kubur. Okay. Fi adami jalbin naf'ilaka wa daf'id darri anka. So, diorang tak boleh bagi apa-apa faedah kat kita. Diorang tak boleh nak tolak mudarat daripada kita. Sebab macam mana orang-orang dah ada dalam kubur, tak boleh bagi apa-apa kesan pada kita. Macam itulah orang-orang sekeliling kita juga. Okay, Ibn al-Jawzi menyebutkan tarkun nazar ila al-khalqi wa mahwil jahi min qulubihim bila amali. Okay, tidak atau meninggalkan sikap suka nak tengok orang ni. Okay, dan hilangkan rasa megah, rasa gah dalam hati dengan apa yang amalan dia buat. Okay, wa ikhlasul qasd, dan ikhlaskan tujuan, niat. Wa satrul hali, dan tutup sembunyikan amalan itu. Huwa alladhi rafa'a man rafa'. Okay, so itulah rafa'a man rafa'a, rasanya terjemahan ni tak tepat. Maknanya inilah yang meninggikan darjat orang yang tinggi. Okay, walladhi rafa'a man rafa'a. Okay, so itu yang ke-6. Itu yang ke-6. Dan ke-7, istishab anna an-nasa la yamliku jannatan wala naran. Okay, simpan fikiran dan perspektif dan pada tu istishab tu, jadikan fikiran kita sentiasa dengan idea ni. Apa dia? Anna an-nasa la yamliku jannatan wala naran. Okay, orang sekeliling kita ni tak ada siapa-siapa yang pegang kunci syurga. Apatah lagi kunci neraka. Okay. Jadi Syekh sebut kat sini, idza sya'ara al-'abdu bi anna alladhi yura'i lahum sawfa yakifuna ma'ahum fil mahsyar khaifina 'arina adraka anna sarfa an-niyyati lahum fi ghairi mahallihi haitsu lam yakhfu anhu wata'at al-mahsyari bal hum ma'ahu fi dhalika ad-dank. Kalau seorang hamba tu sedar, dia dapat hayati, dia dah sedar orang-orang yang dia cuba tunjuk amalan dia tu. Okay, pengurusi persatuan sekian ke, bos CEO sekian ke, YB sekian ke, dia tunjuk-tunjuk ke apa dia buat. Okay, yang mana orang dia tunjuk-tunjuk tu akan berdiri bersama dengan dia di mahsyar nanti, di akhirat, dalam keadaan takut, dalam keadaan telanjang. Okay, mana sama je kita dengan dia. Sekarang kita respect dia, kita cuba cari perhatian dia seumpama dia. Dan bila kita sedar nanti dia dengan aku sama-sama, dan aku tak peduli dia tak peduli aku juga nanti.
Okay, so kita tahu tu akan berlaku kat akhirat nanti. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Okay, hari di mana semua orang akan tinggalkan orang lain. Tak peduli dah. Kat dunia penat kita jaga dia, penat kita tolong dia, kita support dia apa semua, jadi penyokong apa semua. Sampai kat akhirat dia buat tak tahu je dengan kita. Sebab kita masing-masing akan sibuk urusan masing-masing. Dia macam tu jugalah bila kita rugi ni kita bila kita cuba nak sarfan niyah lahum. Maknanya kita palingkan niat kita untuk orang-orang macam ni. Fi ghairi mahallihi. Okay, dalam keadaan dia tak akan selamat juga daripada dalam keadaan orang-orang tu semua juga tak akan selamat daripada dahsyatnya mahsyar. Balahum mahu fi dhalika dhank. Dan malah orang-orang tu pun akan bersama kita dalam keadaan sempit di akhirat nanti. Okay, fa idza amilta dhalika, okay, alimta anna ikhlas al-amal haqquhu alla yusraf illa liman yamliku jannatan wa naran. Bila kau buat macam tu dan kau sedar hakikat keikhlasan itu haknya adalah untuk diberikan, niat itu hanya kepada Allah yang memiliki syurga dan neraka. Fa'alal mu'mina yukina bi'anna al-bashar la yamliku jannatan. Jadi orang yang beriman kena yakin yang tak ada siapa-siapa dalam kalangan manusia yang ada pegang kunci syurga yang dia boleh yuqaddimunaka ilaiha. Dia boleh datang kat sini, ya Allah, dia ni baik sangat aku, dia hari tu pinjamkan aku duit, dia tolong anak apa semua macam. Okay, bagi dia masuk tu. Wala qudrata lahum ala ikhrajika minan nar. Begitu juga orang-orang yang baik dengan kita, yang kita tolong diorang ke apa semua, diorang tak mampu nak keluarkan kita daripada neraka. Lau talabta minhum ikhrajaka minha. Kalau kau duk merayu minta mereka keluarkan kau daripada neraka, pun diorang tak mampu nak buat. Waliyadzubillah. Bal law ijtama'atil bashar kullahum min Adam ila akhirihim. Malah kalau berkumpul semua manusia daripada Adam sampai manusia yang terakhir sekali, wa waqafu khalfaka, duduk belakang kita semua, belakang tolak kita untuk masuk dalam syurga, lama istata'u, mereka takkan mampu an yuqaddimuka ila al-jannati wala bi khutwatin wahidah. Dia takkan mampu untuk tolak engkau masuk ke syurga walau satu langkah. Idan, jadi limadha tura'il bashar wa hum la yamliku laka syai'an. Dia buat apa nak tunjuk-tunjuk kat orang dalam keadaan dia orang tak memiliki apa-apa pun yang boleh beri faedah pada kita. Okay, yang dia orang ada yang kita ingat dia bagi faedah itu pun bukan faedah apa pun. Macam kekayaan ke, kedudukan ke. Ibn Rajab sebut, man sama wa salla wa dhakarallah. Siapa yang puasa, salat, zikir pada Allah, wa yaksiru bidhalika arad ad-dunya. Tapi tujuan sebenarnya tujuan dunia. Fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah. Maka sebenarnya tak ada apa-apa kebaikan secara keseluruhan pun. Semua sia-sia. Ya annahu la naf'a fi dhalika li sahibih. Kerana hakikatnya bila dia buat itu dengan tujuan yang lain, maka tak beri manfaat. Ma yatarattabu alaihi min al-ismi fihi wa la li ghairihi. Sebab itu apa yang dia dapat adalah dosa. Maksudnya la naf'a fihi aidan li ghairihi, malah manfaat untuk diri dia tak ada dan manfaat pada orang lain pun tak ada juga. Isi kan? Thumma innal ladzi tuzayyinu amalaka lahum min ajli an yamdahuka lan tahsul muradaka minhum. Lepas tu orang-orang yang kita duk kita cantikkan amalan kita untuk diorang ni. Okay, orang-orang kawan-kawan ke apa semua yang kita nak ambil perhatian diorang apa semua supaya diorang puji kita. Kau takkan dapat tujuan kau tu. Bal innahum sawfa yadummunaka, malah nanti mereka akan cemuh kau. Wa taftah indahum, dan mereka akan ni tafdah ni lebih tepat macam dia akan expose, maknanya akan dedahkan tentang keburukan kau. Wa yalqa fi qulubihim bughdaka. Dan kemudian wa yulqa fi qulubihim bughdaka, maka dicampak dalam hati mereka rasa benci. Nabi SAW menyebutkan wa man yura'illahu bihi. Siapa duk tunjuk amalan dia, nasihat Allah akan buka pekung dia, tunjukkan keburukan dia pada orang lain pula. Hadir dia orang Muslim. Amma idza akhlasta lillahi ahabbaka Allahul khalq.
Tapi kalau kau ikhlas, buat apa saja kerana Allah, Allah akan jadikan semua orang suka kau. Allah akan jadikan semua orang suka kau. Okay, sebagaimana Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka ni yang beriman beramal soleh ni, dia dapat kasih sayang, wud, mahabbah. Okay. Satu ke-7, iaitu ingat tak ada siapa-siapa yang pegang kunci syurga dan neraka kecuali Allah. Ke-8, tadhakkar, ingat annaka fil qabri bimufrad, engkau akan ada dalam kubur seorang-seorang. Okey, maknanya apa? Maknanya kita tak boleh nak bawa siapa-siapa pun untuk yang kita duk tolong, yang kita duk bantu, yang kita duk jaga, yang kita duk didik, yang kita duk apa ni apa semua kan. Yang mana kat dunia ni kalau ada apa-apa nanti kita boleh kita boleh minta tolong balik dan seumpamanya. Okey, hai tunggu aku dah tolong kau tolong aku sekarang apa semua kan. Bila kita sedar kita masuk kubur seorang-seorang, kita maknanya tak patut kita jadikan tujuan tu untuk dibalas balik. Okey. Tapi ini kata-kata ni bukan menyokong orang-orang yang hidup tak nak diganggu. Yang tu jadi leceh pula, kubur aku pula. Okey. Lepas pada dia tak nak tak nak ditegur. Okey, dia diberi peringatan apa semua tak nak dengar. Jadi itu bukan yang dimaksudkan kat sini lah. Okey, kalau kubur aku nanti cakap dia nanti bila nak meninggal nanti bagi kain kapan kat dia, lepas tu air tempat mandi tu kat sebelah, lepas tu cangkul suruh dia mandi sendiri, balut diri dia sendiri, lepas tu korek kubur sendiri. Memang pelik lah pemikiran orang yang merasa diri tu tak perlu ditegur. Okey, rasa tak nak jangan jaga tepi kain orang lah apa semua kan. Terutama dalam urusan-urusan yang memerlukan untuk kita saling menegur dalam keadaan disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, memang untuk saling tegur. Okay, pasal solat ke, pasal aurat ke, pasal maksiat ke dan seumpamanya, itu memang hak sesama insan, sama orang beriman yang Allah dah tetapkan. Perlu ada teguran. Okay, jadi itu cerita lain. Yang disebutkan kat sini maknanya dalam usaha kita untuk melakukan suatu hanya kerana Allah, jadi kita kena ingat, okay, kita akan masuk kubur seorang-seorang. An-nufus tasluh bitadhakkuri masiriha. Okay. So jiwa kita ni akan semakin bertambah baik bila dia ingat hakikat perjalanan kehidupan dia. Wa idza aikana al-'abdu annahu yuwassadu lahd munfaridan bila anis, bila seorang hamba tu ingat, yakin yang dia akan berbantalkan lahad, berseorangan tanpa teman, wa annahu la yanfa'uhu siwa al-'amalu salih, dan tak ada apa-apa yang boleh bagi manfaat melainkan amal salih. Okey, bila dia ingat perkara ni, wa anna jami'al bashar la yafa'u anhu syai'an min adzabil qabr, dan dia tahu juga, dia yakin semua orang tak akan mampu hilangkan atau kurangkan walau sikit pun azab kubur. Wa anna al-amra kullahu biyadillah, malah hakikatnya semua tu Allah yang tentukan. Hina dzaka, dalam keadaan sedar semua benda tu, yukinu al-'abdu annahu la yunjihi illa ikhlasul amal li khaliqihi wahdahu jalla wa ala. Jadi masa tu seorang hamba tu akan yakin tak ada apa yang dapat selamatkan dia kecuali bila dia ikhlas melakukan amalan hanya kerana Allah. Okey, Ibn Qayyim menyebutkan sidqut ta'ahhubi li liqa'illahi min anfa'i ma lil 'abdi wa ablaghahu fi husul istiqamatih. Okey, ketulusan pengharapan untuk bertemu Allah merupakan sikap yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Okey, yang itu juga paling kuat untuk bantu untuk capai istiqamah. Fa'inna man ista'adda li liqa'illahi, siapa yang bersiap untuk bertemu Allah, in qata'a qalbu 'ani dunya, maka hati dia akan terputus daripada bergantung pada dunia, wa ma fiha wa matalibiha, segala isi dan segala tuntutannya. Habis. Okay, of course dalam kitab sebenarnya dia ada sambung lagi berapa perkara, tapi pasal fokus kita pada 8 poin tersebut, bermula dengan yang kita buat terbalik. Yang ke-8 tadi apa?
Ke-8 apa? Ingat yang kita berada di kubur sendiri. Okey, ingat tadhakkar annaka fil qabri bimufradik. Okey, ingat kita kubur seorang-seorang. 7 orang lain pula, Afiah dah. Okey, siapa nak baca yang 7 tadi? Yang 7? Kunci surga, tak ada orang pegang. Tak ada orang lain yang pegang kunci syurga. Okey, hanya Allah je. Kunci syurga dengan neraka tu tak ada, bukan di tangan siapa-siapa lah. Okey, jadi kita tak perlu risau apa orang cakap ke apa ke. Okay, so kita fokuskan kepada Allah. Itu ke-7. Ke-6, reverse kan? Mana pula? Apa yang ke-6 tadi? Tidak terpengaruh dengan apa orang kata. Dengan Tak amalan terbikan Aminas. Okay, tak terkesan dengan apa orang cakap. Okay, orang puji ke, orang cela ke, macam tu lah juga. Okay, kita duduk dalam hati, ngaji, contoh kan. Okay, saya dah ulang tu contoh yang tak ada contoh lain lah. Orang puji, kita jalan terus. Lepas tu orang kecam, kita jalan terus. Okay, rupanya semua tu kita perasan sebab orang tak komen pun sebenarnya. Contohlah. Okay, tu ke berapa tadi? 6, 5? Terima apa? Sebelum tak terkesan kepada dengan kata-kata orang. Kak Faz. Apa dia kelima? Okey lah, boleh lah ulang siapa yang dah baca ni. Fia, Ainun. Kelima apa? risau amalan tak diterima. Risau amalan tak terima. Okey, rasakan risau tersebut. Keempat. Pandang remeh amal yang kita dah buat. Okey, pandang remeh apa yang kita dah buat. Ketiga. Pandang orang yang lagi bagus. Kedua. Sembunyi kebaikan. Sembunyikan kebaikan. Sembunyikan amalan. Okey, dan yang pertama. Doa keikhlasan. Okey, doa minta pada Allah. Jadi itu dah 8 tips yang disadangkan. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada lagi saya kalau yang ni yang disadangkan oleh penulis, iaitu Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Dekat itu ada apa nak tanya ke? Siapa itu boleh tanya ke, nak tanya apa-apa? Jelas tak? Dan sebelum ada siapa yang nak tanya boleh tulis di komen ataupun cakap je terus kat mic. Silakan. Tak payah tunggu-tunggu, tanya je. Bro, macam Ya. macam in summary, semuanya kerana Allah. Betul? Betul. Memanglah, dah itu tajuk dia keikhlasan. Itulah. Okay, cuma kita nak mind setting kan lah. Sebab dia isu dia kita terkesan dengan orang. Isu dia maknanya apa yang kita buat tu macam mana kita fikir. So dia berkait mind setting lah antaranya. Okay, isu kita maknanya kita minta tak pada Allah bila kita nak ikhlas. Okay, kita ingat kita je yang menentukan keikhlasan kita. So tu jadi nampaklah dia ada tab. Okay. Ifak pula amal ni memang maknanya kita kadang-kadang kita maknanya ada banyak je amalan-amalan yang kita boleh jadikan dia dalam keadaan tak ada siapa tahu. Okay, dan seterusnya. Okay, kenapa? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Cik Mia nak tanya Kak Yu. Bila nak tanya? Tak ada? Bro, nak tanya Ya. bro. Kadang-kadang kita dah sembunyikan amalan tu, kita tak bagi tahu orang. Tapi Pasal bocor. lepas tu bocor, kadang orang tak nampak ke apa kan. Bila orang tak nampak tu pun sebenarnya
yelah kita ni nak jaga hati tu. Nak pelihara hati kita tu dari Betul. macam tak tahu nak bagi reaksi macam mana. Kadang-kadang kan macam alamak. Aduh. Kita lebih suka Doa. kalau orang tak tahu. Betul. Tapi kadang-kadang ada keadaan betul Allah saja bagi dia terdedah pun ada juga sebab. Kadang-kadang Allah bagi dia terdedah supaya orang jadi contoh. Okey, ada kadang-kadang amalan digalakkan untuk ditunjuk supaya dia jadi contoh. Okey, tapi kita kena yakinlah strategi tu. Masa kalau ini aku buat nak jadikan contoh. Sebab tu ada kes sedekah juga digalakkan untuk ditunjuk. Okey, so ada ayat Quran sebut apa ni, alladzina yunfikuna sirran wa alaniyatan. Okey, sama ada orang yang sedekah tu sama ada secara sembunyi atau secara terang-terang. Bila dia boleh jadi contoh, so tak ada masalah juga untuk ni. Okey, cuma jadi dalam kes yang Kak Fah sebut tadi tu, kita dah usaha untuk sembunyi, tiba-tiba orang dapat tahu. Okey, orang dapat tahu, so kita teruskan usaha kita. Maknanya apa yang kita buat macam tu juga. Apa orang cakap tu itu memang struggle lah kat situ tu kan. Okey, dan apa saja nak respon, maknanya kita serahkan kepada Allah. Okey, kita serahkan kepada Allah. Allah yang bantu, Allah yang bagi, Allah ni dah start sama-sama lagi dah. Okey. Adakah apa? Ya, tak nampak. Mana dia ni soalan tadi? Adakah orang niatkan belajar supaya dapat ilmu kerja teringat? Okey. Bagus. Soalan ni best. Maknanya normal lah kan, maknanya kerja nak dapat duit. Atau masa belajar tu nak dapat A. Okey, takkan kita cakap kat anak kita belajar ni kena ikhlas, tak payah cari A tu. Lepas tu bila dia tak dapat A, kita marah pula kan. Jadi kita katakan tak salah untuk dapat semua tu. Okay, sebagai matlamat jangka pendek sebelum mencapai matlamat maknanya ultimate objektif ataupun matlamat hujung dia tetap Allah. Maknanya kita jadikan itu semua sebagai jambatan untuk capai apa. Jadi jangan jadikan A itu sebagai matlamat akhir. Jangan jadikan gaji itu sebagai matlamat akhir. Jangan jadikan jawatan itu sebagai matlamat akhir. Tapi kalau ia adalah jambatan-jabatan untuk capai Allah, maka tak apa. Jadi saya belajar rajin nak dapat A untuk saya dapat kerja yang bagus, supaya dapat gaji yang bagus, supaya dapat bayar zakat, supaya dapat buat amalan ni, dan semua tu kerana Allah. Itu tak ada masalah. Okey, itu tak ada masalah. Jadi itu tak dianggap sebagai bercanggah dengan keikhlasan. Okey, jelas tak? Yang lain? Ada lagi nak tanya? Cukup ke? Pukul 10 dah ni. So, saya serahkan kembali kepada tulis soalan ke apa tu? Okey. Saya setakat tu saja dulu. Nanti sebenarnya tips ni boleh cari dekat saya punya blog juga, blog brosyarif.blogspot.com, atau cari je perkataan tips menaik keikhlasan ni. Okey. Ada dekat Facebook, ada dekat ada orang share pun ada. Okey, so PDF ni kalau siapa yang subscribe broadcast boleh mesej saya lah, ataupun ada nombor saya boleh mesej lah. Okey, minta PDF ni. Okey, untuk parent-parent dan Mariam ke apa, saya akan pass pada Afia nanti. Okey. So saya rasa cukup setakat tu dahulu. Serah kembali kepada Afia. Okay, baik. Jazakallah khair bro atas perkongsian yang dikongsikan hari ini. InsyaAllah semoga siapa yang hadir pada hari ini dapat manfaat yang banyak, insyaAllah. Hanya kita tutup kita punya perkongsian dengan tasbih kafar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi